Ya, bila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberkati majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnianya daripada Allah, iaitu nikmat iman dan Islam. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wajitukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat ke-50. InsyaAllah pada malam ini kita teruskan lagi pengajian kita di dalam kitab Fiqh As-Sirrah, jilid yang pertama karangan Al-Syahid Al-Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Maka kita masih di dalam muka surat 36. Muka surat 36. Iaitu kita masih membicarakan mengenai tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Maka sedikit sebanyak pada muka surat 34, 35 telah pun saya huraikan
mengenai pertautan dan juga hubung kait dakwah-dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalangan nabi-nabi yang terdahulu. Maka di situ ada hujah dan juga ada mengenai perkaitan mengenai dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi terdahulu, serta ia berkaitan dalam ada dua asas perkara yang penting, kaitan antara persamaan hubung kait dakwah Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu, iaitu pertama melibatkan akidah kepercayaan. Telah pun saya huraikan apakah persamaan hubung kait yang ada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama-agama terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada nabi-nabi terdahulu. Yang kedua adalah melibatkan hukum hakam ataupun pensyariatan, melibatkan perundangan dan akhlak. Di sini ada dari segi teknikalnya ada perbezaan. Ada perbezaan. Antaranya kalau kita merujuk daripada pengajian pada 2 minggu lepas, pada 22 hari bulan 1, kita pun masih saya pun belum habis membentangkan perbezaan pensyariatan Allah SWT turunkan kepada nabi-nabi terdahulu dengan perbezaan pensyariatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara-perkara ibadah, ada perkara-perkara pensyariatan, ada yang kekal sehingga hari ini. Daripada nabi terdahulu kekal sampai hari ini. Ada pensyariatan tertentu yang pada zaman-zaman tertentu, nabi-nabi tertentu, sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan. Antaranya sebelum ini, iaitu pertama saya telah huraikan pensyariatan perkahwinan antara adik-beradik daripada keluarga ataupun anak-anak kandung kepada Nabi Adam alaihi salam. Pun Allah SWT nyatakan di dalam wahyunya di dalam Al-Quran. Selepas itu maka pada zaman Nabi Idris AS, dan ada riwayat lain menyatakan pada zaman Nabi Sid AS, lepas itu maka termansuh sama sekali pensyariatan perkahwinan melibatkan adik-beradik kandung. Okey. Yang seterusnya telah pun saya huraikan mengenai bagaimana kaedah ibadah, iaitu berpuasa yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam, iaitu ibu kandung kepada Nabi Isa alaihissalam, yang ketika itu berpuasa bukanlah dengan menahan diri daripada makan dan minum, tetapi dengan tidak bercakap. Maka apakah dia punya dalil dia? Iaitu merujuk daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat ke-26. Allah SWT nyatakan dalam ayat ini yang bermaksud, maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau, iaitu engkau tu kepada Maryam alaihi salam. Fakuli tu jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku bernazar supaya berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan bercakap dengan sesiapa pun pada hari ini. Dan itu kaedah pensyariatan ataupun kaedah ibadah berpuasanya, iaitu yang dilakukan oleh Maryam alaihi salam, Maryam binti Imran alaihi salam. Yang keduanya mengenai yang saya terangkan, iaitu ketika mana zaman Nabi Adam alaihi salam, perkahwinan sesama adik-beradik pada surah Al-Maidah ayat ke-27. Yang seterusnya, yang ketiga pula, yang ketiga, sebelum ni kita habis sampai situ sajalah.
Yang ketiga pula, selain itu, perbezaan mengenai sejarah pensyariatan perkara-perkara tertentu pada zaman Nabi terdahulu. Antaranya adalah berkhatan. Sunatlah. Berkhatan pada perempuan, berkhatan pada lelaki. Iaitu berkhatan disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam kitab ni tak adalah. Saya merujuk dalam kitab yang lain lah, penulisan yang lain, untuk saya kaitkan apakah perbezaan perbezaan syariat-syariat, ibadah-ibadah terdahulu dengan persyariatan pada zaman agama Nabi Islam, agama Islam ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah berkhatan, iaitu sejarah pensyariatannya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi sebelumnya belum menerima syariat tersebut. Maka apakah dalilnya? Antara dalil yang menyebut tentang khatan ialah di dalam surah An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yakni kemudian kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, mewahyukan kepadamu, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang berdiri teguh di atas jalan yang benar, dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik. Itu antara dalilnya. Ini antaranya dalil ini turun ketika mana awal-awal Nabi telah dilantik sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalil ini juga menyatakan sedikit sebanyak agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidah sama juga yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dari sudut akidah, kepercayaan. Seperti mana hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim, millata Ibrahim hanifa, agama nenek moyang kita, iaitu Nabi Ibrahim AS, hanifah, iaitu agama yang lurus. Okay. Kemudian datang daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ikhtatana Ibrahim ba'da 80 sanatan wa ikhtatana bil qadumi. Ini dia punya dalam dalil hadis dia secara terperinci. Nabi Ibrahim alaihi salam berkhatan menggunakan qadum, iaitu alat seperti beliung ataupun kapak kecil. Hari ini seperti macam pisau kecil lah, yang amat tajam kan. Nama dia kalau dalam tu dia nama dia bil qadum, iaitu al-qadum, qadumi, iaitu satu pisau kecil ataupun kapak kecil. Bilakah sunatnya? Pada 80 sanah, pada umur 80 tahun. Itu sejarah persyariatan berkhatan, bersunat yang telah diturunkan Allah SWT pada Nabi Ibrahim AS. Ketika itu Nabi Ibrahim AS berkhatan berumur 80 tahun. Okey. Maka di situ bila turunnya pada kita punya sejarah persyariatan kita, maka perkara itu dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, maka wajib kita berkhatan lagi-lagi kepada lelaki lah. Sebab perkara ini ada isu. Ada isu bila mana berbangkit hukum berkhatan. Apakah hukum berkhatan? Lepas tu isu berbangkit lagi, apakah hukum berkhatan dengan doktor bukan Islam? Ada juga isu berbangkit, boleh ke budak perempuan ni berkhatan pada usia yang kecil, budak lelaki sepatutnya budak perempuan tak payah berkhatan, pun ada begitu juga kan. Rupanya ada ikhtilaf kalangan para ulama. Maka kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib kita berkhatan. Okey. Yang seterusnya itu bab berkhatan. Kalau ikutkan Nabi Ibrahim AS berkhatan umur 80 tahun.
Hanya nak kena buka balik lembaran sejarah Nabi Ibrahim AS. Dia ini hidup sampai umur berapa tahun. Tu nak kena buka balik. Yang keempat pula, iaitu sedikit sebanyak perbezaan dan ada perkara yang sama persyariatan yang lepas dengan persyariatan agama kita yang kita anuti hari ini, iaitu mengenai sembelihan korban. Penyembelihan korban ni sejarah persyariatan ia adalah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejarah persyariatan, bukan zaman kita, bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sejarah dia, sejarah persyariatan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak disyariatkan sebelumnya pada Nabi sebelum Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Adam, tiada lagi persyariatan mengenai korban. Iaitu seperti mana dalil Allah Subhanahu wa taala telah pun saya huraikan, iaitu dalam surah As-Saffat. Sebelum ni saya pernah huraikan dalam surah As-Saffat, daripada ayat 100, ayat 102, 103 begitu, sampailah kepada ayat 107 ke 108. Yang ini sejarah persyariatan yang mula-mula Allah Subhanahu wa taala mengurniakan mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu perintah Allah SWT untuk mengorbankan anak kandungnya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Satu mimpi ketika itu. Yang mimpi dia iaitu dalam surah As-Saffat, dalam surah As-Saffat ada dibicarakan dalam ayat 102. Maka ketika mana ayat 107 kan, iaitu wa fadainahu bidzibhin azim, iaitu dan kami, iaitu Allah SWT tebus anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Maka ditukarkan dengan seekor binatang yang bernama kibas, merujuk kepada hadis-hadis yang sahih dalam mengenai peristiwa sejarah persyariatan korban itu. Maka sejarah persyariatan korban ini kekal sampai hari ini. Kekal sampai hari ini. Maka bab persyariatan korban ni, kalau bab hukum korban ni adalah beberapa kaedah yang dilakukan. Pertama, korban yang melibatkan pada hari korban, pada hari-hari yang telah ditetapkan, kepada binatang-binatang yang boleh dilakukan korban. Yang kedua adalah akikah kan, dan yang ketiga adalah iaitu melakukan nazar. Maka di situ ada hukum-hukum dia dan syarat-syarat dia, siapa yang layak, siapa yang kena melakukan korban dan sebagainya. Seterusnya mengenai Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam, yang anak dia adalah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Zakaria ni sebelum zaman Nabi Isa alaihi salam, atau mudah cara, Nabi Zakaria ni adalah sepupu, bapa saudara kepada Maryam binti Imran alaihissalam, di mana? Di Baitul Maqdis ataupun di Palestin ketika itu. Dan bagaimanakah kaedah persyariatan solatnya? Iaitu ketika itu Nabi Zakaria alaihissalam serta dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makna Nabi Ibrahim lagi tua lah. Ketika mana mendirikan solat dengan hanya 2 waktu sahaja. Bilakah waktunya? Iaitu satu waktu pada hari subuh, waktu pagi subuh, 2 rakaat sahaja. Dan waktu petang, pada waktu asar, 2 rakaat sahaja. Maknanya berapa waktu? 2 waktu. Berapa rakaat dalam satu hari? 4 rakaat sahaja. Maka kita akan terfikir bagaimana pada awal-awal Nabi SAW ketika itu berumur penghujung 40 tahun, dilantik sebagai Rasulullah SAW yang terakhir, 40 tahun. Lepas itu peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku. Yang paling sahih pandangan dia adalah selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid dan juga kematian Abu Talib
Dan selepas itu berlakunya peristiwa Nabi SAW berdakwah di luar kota Mekah, iaitu di kota Taif, menyampaikan dakwah pada kalangan Bani Thaqif. Lepas itu barulah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu ada riwayat menyatakan pada tahun ke-10 kenabian. Ada riwayat menyatakan tahun ke-11 kenabian Nabi SAW. Maka kita letak kat situ adalah selama 10 tahun. Ketika itu Nabi solat bagaimana? Berapa waktu dan berapa rakaat? Biasa kadang-kala kita hanya menjemput penceramah untuk berceramah pasal peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hanya kadang-kala tidak didetailkan, terperincikan. Sebab apa? Kita menjemput penceramah. Berbeza kalau kita mengajar, belajar di kuliah-kuliah. Contohnya dalam kitab fiqh as-sirah. Maka akan ada satu peristiwa dalam kitab ini yang kita akan membicarakan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan di situ juga saya akan mengaitkan dari sudut sejarah pensyariatan, perbezaan di antara solat di sudut rakaat dia, waktu dia agama terdahulu dengan agama Islam. Bagaimana mula-mula Nabi SAW menerima wahyu. Sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj ni khusus pertama dari segi kaedah pensyariatan itu adalah melibatkan solat. Daripada ketika itu selama 10 tahun sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi solat mengikut kaedah agama Hanif. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Dan juga tambahan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana turunnya surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir. Kewajipan Nabi bangun malam. Kewajipan Nabi bangun malam, solat bangun malam. Pada umatnya sampailah akhir kiamat, iaitu adalah sunat sahaja. Hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib bangun malam. Tu pensyariatan yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas itu, bila mana selepas berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mula-mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan turunnya wahyu, disyariatkan solat 50 waktu. 50 waktu. Kalau kita merujuk dalam kitab-kitab fiqh, sejarah-sejarah ibadah bab pensyariatan solat khususnya, iaitu satu waktu bersamaan dengan 2 rakaat. Maka 50 waktu darab dengan 2 rakaat, jadilah 100 rakaat dalam satu hari. Kita bila tarawih pun 8 rakaat pun dah bising dah. Belum kono tu imam baca panjang kan. Ini 100 rakaat. Wajib ketika itu kena dilakukan. Dahlah ayat Al-Quran pensyariatan solat itu diturunkan terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di arasy Allah Subhanahu taala. Maka dinasihatkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang ketika itu Nabi Musa salam di langit yang tangga yang ke-6. Nabi Musa alaihi salam mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikisahkan dalam riwayat Imam Bukhari, boleh juga merujuk dalam kitab ini juga, dan juga dalam kitab-kitab sirah, dan juga boleh rujuk dalam kitab fiqh pun ada, kitab ibadah. Antara fiqh manhaji al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ada mengisahkan, mengeluarkan hujah ataupun dalil daripada hadis yang sahih yang telah diriwayatkan, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, serta telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Panjang lebar dikisahkan, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam muka surat 197 ada diterangkan. Lepas itu Nabi Musa AS beberapa kali menasihatkan, iaitu minta kurang lagi. Kali pertama minta kurang, jadilah kepada 40 ke 45 waktu. Ada riwayat menyatakan jadi permintaan pertama jadi 35 waktu. Lepas itu minta lagi, dinasihatkan oleh Nabi Musa AS, minta kurang lagi. Naik Nabi ke arasy Allah SWT, minta kurang. Dan perkara itu berlaku sehingga 4 ke 5 kali, dan akhirnya menjadi 5 waktu sehari, 5 waktu sehari semalam.
Itu pun Nabi Musa alaihissalam suruh minta kurang lagi. Hanya disebabkan ketika itu Nabi SAW dah terasa malu untuk minta kurang lagi. Dah banyak kali naik ke atas ke arasy Allah SWT minta kurang. Lepas tu sampailah sehingga hari ini menjadi 5 waktu sehari semalam. Lepas tu ada riwayat yang lain, kenapa Nabi Musa SAW minta kurang lagi, suruh Nabi Muhammad SAW minta kurang lagi. Sebab apa? Nabi Musa SAW sendiri menyatakan, umat aku diwahyukan, disyariatkan solat 2 waktu saja, iaitu merujuk kepada agama Nabi Ibrahim AS, agama Hanif. 2 waktu saja. Itu pun susah nak dilakukan. Bagaimana umat kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melibatkan 5 waktu. Itu di antara hujah dia. Kenapa Nabi Musa alaihi nasihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kurang lagi daripada 5 waktu, jadilah sekurang-kurang waktunya. Dan akhirnya kekallah sampai hari kiamat 5 waktu sehari semalam melibatkan 17 rakaat dari subuh sampai ke Isya. Itu perbezaan dia. Perbezaan antara sejarah pensyariatan agama terdahulu dengan agama kita. Ada juga riwayat menyatakan pada zaman Nabi Musa AS pun juga pensyariatannya mengerjakan solat sekurang-kurangnya 5 waktu pun ada juga. Berlainan dengan solat kita pada hari ini, kalau ikutkan daripada Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Lut AS, mereka ni solat 2 waktu sehari semalam, subuh dan juga asar. Dalilnya pun ada di dalam Al-Quran, nanti saya ada pun dalilnya. Ada. Ya, berbeza dengan agama yang kita anuti hari ini, agama Islam, yang Allah SWT mensyariatkan, mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 41. Surah Ali Imran ayat 41. Yang ayat dia berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ayat ujung dia di awal tu, qala rabbi ja'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Bil 'ashiyyi wal ibkar. Maka bertasbihlah dengan nama Allah. Bertasbih itu adalah, iaitu para ulama mentafsirkan, kalangan mufassirin mentafsirkan, iaitu bangun solat, sembahyang, wasabbih tadi tu, pada waktu petang dan waktu pagi, bil 'ashiyyi wal ibkar. Maka petang itu adalah waktu asar, pagi itu adalah waktu subuh. Itu di antara ayat Allah SWT yang merujukkan kepada kaedah mula-mula sejarah pensyariatan solat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu ketika itu, sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini iaitu yang sebelum ni saya merujukkan kepada dalam kitab Tafsir Al-Munir, dalam kitab yang lain antaranya kitab Usul Fiqh Islami, Tafsir Al-Munir yang dikarangkan oleh Dr. Wabah Zuhaili, bergedai ada sedikit sebanyak perbezaan dari sudut teknikal, kaedah dalam melakukan bab-bab ibadah yang Allah SWT mensyariatkan kepada umat-umat terdahulu sehinggalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan lagi muka surat 36. Apa yang dibawa oleh maka kesimpulan yang dapat kita ambil daripada sini ialah tiap-tiap utusan itu adalah mengandungi dengan akidah dan tasyri'. Lepas dalil Allah SWT dalam surah Al-Imran tu, penghujung dia kesimpulan dia. Dan kepercayaan serta akidah yang dibawa oleh seseorang Nabi itu fungsinya untuk menguatkan dan menyokongkan akidah anbiya yang terdahulu. Sebab itu dalam Al-Quran ada berkait rapat dengan sejarah-sejarah Nabi-Nabi terdahulu. Akidah-akidah Nabi terdahulu
maka bila turun dalam wahyu Allah SWT dalam Al-Quran, menguatkan lagi, menyokongkan lagi kepercayaan ataupun akidah kepercayaan Nabi ataupun agama Islam dengan agama terdahulu adalah sama. Sedangkan syariat perundangan khususnya fungsinya membatalkan dan memansuhkan syariat para anbiya dahulu dan kadang-kala menyokong yang lama, iaitu bermakna ada yang masih kekal sampai hari ini. Antara perbezaan lagi melibatkan sejarah persyariatan puasa, contohnya iaitu kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan. Apakah dalil dia? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan tu ada ayat bawah tu, syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquranu hudan linnas. Sampailah beberapa 3 ayat itu, 4 ayat itu mengenai sejarah persyariatan berpuasa. Bilakah sejarah persyariatan berpuasa? Iaitu pada tahun pertama hendak masuk kepada tahun kedua hijrah, sebelum berlakunya peperangan Badar. Ayat ini diturunkan antaranya pada bulan Rejab, Rejab, Syaban, Ramadan. So ayat ini turun pada surah Al-Baqarah, turunnya mengenai sejarah persyariatan wajib berpuasa. Maknanya ketika itu Nabi SAW telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman dah selama 14 ke 15 tahun, baru turun mengenai wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Maka sebelum itu berpuasa macam mana? Di sini juga merujuk daripada kitab usul fiqh Islami, antara dalam kitab-kitab yang kitab fiqh yang lain yang membicarakan tarikh ataupun sejarah-sejarah persyariatan bab puasa ni, antara ketika itu puasa Nabi SAW dengan umat terdahulu ketika itu, mereka ini tidak wajib lagi berpuasa, hanya mereka ini berpuasa mengikut agama Hanif. Kaedah dia iaitu berpuasa pada setiap pertengahan bulan, iaitu pertengahan bulan Islam tu akan adanya bulan pertama 14, 15 dan 16. Dalam agama Hanif itu wajib. Maknanya agama Nabi, dan itu diturunkan oleh Nabi SAW, 14, 15, 16 adalah wajib berpuasa setiap bulan. Maka 12 darab 3 berapa? 36. 36 hari. Lepas itu ada lagi satu hari yang wajib berpuasa pada agama Hanif. Bahkan dilakukan juga pada umat terdahulu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Ashura. Pada hari bulan berapa bulan? 10 Muharram. Masa itu wajib. Bahkan orang Arab masa itu, orang Mekah, walaupun mereka ni tolak agama Islam, tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tetapi mereka tetap juga berpuasa mengikut persyariatan agama Hanif, agama yang lurus. Mereka wajib berpuasa pada 10 Muharram walaupun mereka dah sesat. Masa itu pun Nabi pun berpuasa juga pada 10 Muharram mengikut agama Hanif yang benar. Dia orang pula bercampur adukkan agama Hanif dengan agama menyembah kepada berhala, maka mereka sesat berlaku. Dan termansuhlah sama sekali kaedah puasa sebegitu ketika mana turunnya ayat Allah SWT sejarah persyariatan berpuasa, wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana umat-umat terdahulu juga Allah SWT mewajibkan berpuasa. Begitu juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana termansuhnya puasa, wajib berpuasa pada pertengahan bulan Islam dan juga 10 Muharram, maka termasuk dan adanya sejarah persyariatan yang baru, wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Maka yang pertengahan bulan tadi, 10 Muharram, hari Ashura tadi adalah sunat berpuasa. Daripada wajib ikut agama Hanif, maka termasuk dan ia dikekalkan sebagai puasa sunat. Perkara yang sunat kita lakukan tadi. Itu sejarah dia. Itu di antara bab mengenai pasal
teknikal pasal perbezaan bab berpuasa. Justeru itu, maka tidak ada agama dan akidah Allah Subhanahu wa taala berbilang-bilang dan beraneka corak, tetapi sebaliknya terdapat berbagai syariat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membasuhkan yang dahulu dan yang baharu membatalkan yang lama, hinggalah sampai kepada syariat yang terakhir disudahi dengan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih belum sempurna lagi dari sudut pensyariatan. Sebab apa? Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Sedikit demi sedikit, antaranya mengenai sejarah pensyariatan haramnya minum arak. Sejarah pensyariatan haram minum arak ini iaitu selepas Nabi berhijrah ke kota Madinah. Maknanya ketika itu Nabi diutus sebagai Rasulullah pada umur 40. Sampailah 53 masa itu Nabi berdakwah di kota Mekah. Hukum minum arak belum ada lagi. Hanya Nabi SAW menyatakan kesan-kesan minum arak ni. Dari sudut hukum belum lagi, belum keluar hukum haram. Ini boleh merujuk mengenai sejarah pensyariatan hukum haram dalam bab arak. Secara asasnya, mula-mula ketika mana Nabi SAW diangkat sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW tidak pernah minum arak, iaitu buah anggur ataupun buah tamar yang diperap menjadi buah air anggur, air arak, iaitu air khamar, air yang boleh memabukkan. Begitu juga kalangan ada orang Islam yang awal-awal masuk Islam ketika mana zaman Nabi Muhammad SAW, mereka yang beriman, mereka pun juga tidak minum arak. Hanya ada segelintir masa itu orang Islam masih ada minum arak, minum arak. Sampailah ketika mana di Madinah. Ini sejarah secara ringkas yang saya ceritakan. Ada dalil dan sebagainya. Iaitu mengenai hukum bila mana ada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat maghrib. Mereka ni kadang-kala di Madinah jemput kawan-kawan datang ke rumah, ada majlis makan-makan kenduri. Lepas tu dihidangkan dengan air manis, iaitu arak lah. Diberikan dengan makanan daging, ada daging unta, ada daging kambing. Masak apa jangan tanya saya. Kan nanti ada kata Ustaz Atin cerita masak daging kambing gulai, kan? Kambing kari dengan roti jala, kan? Kita tak tahu. Diberikan makanan. Dan masa itu pada lepas asar diberikan makan sebagainya sampai mabuk minum arak. Masa itu belum ada lagi sejarah pensyariatan haram minum arak. Sebab itu awal lagi Islam ni nak berkembang. Itu semua ada hikmah. Maka nanti saya akan ceritakan pada tajuk akan datang. Secara ringkas ni saya ceritakan. Dan selepas itu, bila mana mereka solat maghrib berjemaah, solat tu imam ni pun jadilah imam. Bila jadi imam, dikisahkan pada rakaat yang pertama, selepas dia baca suratul Fatihah, rukun yang keempat dalam solat ikut mazhab kita, dia melakukan bacaan suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, tidak sesekali aku sembah apa yang engkau sembah. Makna Nabi SAW tak sembah apa orang kafir sembah. Ayat ini pun nanti saya akan ceritakan ketika mana ada satu peristiwa tawaran dan rundingan. Dalam kitab ni ada bicarakan. Okay. Ini bab solat masa tu. Maka dia akan baca la a'budu ma ta'budun. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia tertinggal ayat huruf apa? Perkataan apa? La tadi. Satu la a'budu ma ta'budun, dia baca a'budu ma ta'budun. Dia baca macam tu.
Solat terus sampai habis ke tidak? Solat sampai habis. Kalau ikut mazhab kita ataupun yang kita amalkan, mazhab lain pun sama lebih kurang ya. Batal ke tak solat kita? Jawapan soalan saya senang ya. Bila tu imam, contoh Ustaz Atin baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu, saya tinggal perkataan la tadi. Agak-agak sah ke tak solat? Solat sah. Sebab apa sah? Sebab ia sunat, dia bukan rukun. Akan tetapi bila pada niat, jadi kaedah fiqh memang solat sah. Tapi kalau niat kita sengaja membaca a'budu ma ta'budun, maka boleh terbatas solat. Ini kalau tidak sengaja ataupun terlupa. Hanya pada suratul Fatihah rukun, jangan sengaja ataupun tidak sengaja menukar huruf ataupun menukar baris panjang, menukar baris atas, bawah dan depan, sengaja ataupun tidak sengaja, solat boleh terbatal. Tapi pada yang tadi tu, macam mana, kenapa dia boleh baca a'budu ma ta'budun? Sebab apa? Sebab sebelum tu dia minum arak sampai mabuk. Ikutkan hukum kita solat tengah mabuk. Sah ke tak solat tu? Tak sah. Tapi masa tu belum turun lagi ayat Allah SWT mengenai dilarang sama sekali solat dalam keadaan mabuk. Mabuk tu bukan sebab minum arak saja. Pitam, ada berbagai-bagai pengsan, tak sah solat dia. Dah masa itu sampailah dibaca a'budu ma ta'budu, lepas solat ada sahabat dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah wahyu Allah SWT mengenai hukum mengenai solat. Batal sama sekali solat dalam keadaan mabuk. Maka mereka pun dikesal. Alhamdulillah, saya ada satu kitab tu, dalam 100 muka surat, cerita pasal sejarah pensyariatan bab arak saja betul. Secara ringkas dia tu, mereka ni tukarlah. Ni nama pun sejarah kan. Kenapa setiap ayat Allah SWT turun tu mesti ada kisah dia, mesti ada asbab dia. Asbab bernuzul ayat. Maka lepas tu mereka buat makan-makan dah tak boleh lepas sebelum maghrib. Sebab apa? Kalau mabuk, solat tak sah. Mereka buat lepas isyak. Bila buat lepas isyak, masa tu mereka baru nampak kesan minum arak ni boleh mendatangkan kemudaratan kepada umat. Iaitu lepas isyak ada seorang sahabat ni jemputlah kawan-kawan dia. Ni sahabat Ansar lah, mereka yang memang orang asal di Madinah, kalangan suku Aus dan Khazraj. Dan selepas itu jemput, makanlah, bagi makan unta. Masa tu memang makan daging unta. Memang dalam hadis tu menyatakan bagi makan daging unta yang telah dimasak. Makanlah sampai ada tengkorak, kepala semua, kepala unta pun ada. Makan dia punya organ dalaman. Lepas tu bila mereka dah kenyang, dah mabuk, mereka ni akan suka, kalau kita ni, kalau tengok masyarakat kita suka apa? Dah makan, dah kenyang, buat apa? Bernyanyi, berjoget dan sebagainya. Sama macam kedui kita lah kan. Majlis kahwin ada nyanyi sebagainya. Besok ada yang ada majlis ada joget, ada majlis tak ada joget. Suka bersyair. Orang Arab masa tu bersyair. Macam kita macam-macam lah. Bila majlis ada qasidah, ada nasyid, ada menyanyi kan, karaoke sebagainya. Mereka ada ni bersyair. Bila mana yang orang Ansar ni dia bersyair, ayat dia telah mengutuk, memerli, mengeji kepada kalangan muhajirin. Tengah minum arak tiba bersyair. Dia bernyanyi itu, bersyair itu, dia kutuk orang muhajirin. Lepas tu sahabat yang muhajirin tu bengang lah. Bila bengang, dia ambil kepala unta tengkorak tu, dia hentak kat member tadi sampai benjol. Lepas tu dia pergi mengadu kepada Nabi SAW. Daripada peristiwa itulah melihatkan kesan-kesan kemudaratan. Nak ajar manusia macam itulah. Itu hikmah dia. Nak ajar manusia, kadang-kadang bila kita dah cakap tak boleh, tak dengar juga, maka kita berikan dia dulu pengalaman hidup.
Biar dia nampak kesan apa berlaku, nanti dia akan datang balik jumpa kita. Begitulah berlaku kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Andai kata awal Nabi telah dilantik sebagai Rasulullah, turunnya hukum haram minum arak melenting umat dia masa itu. Sebab minum arak masa itu adalah perkara biasa, minuman rutin, minuman apa, memang setiap hari adalah minum arak, perkara biasa minum arak. Macam kita lah, kalau sarapan mesti kena TO, teh tarik kan, macam itulah. Tapi sana rutin biasa dia minum arak, minuman benda-benda manis yang telah diperah, mengadu sebagainya. Barulah Allah SWT turunkan wahyunya mengenai pengharaman minum arak, walaupun setitik, walaupun tidak memabukkan, setitik pun tetap haram. Maka ada dalam dalil hadis Nabi SAW pun juga ada mengenai 10 golongan yang berkaitan dengan perkara-perkara arak, yang jualnya, yang tukang perapnya, yang tukang jual anggur. Siapa ada ladang anggur, lepas tu pergi jual dekat kilang buat arak, dia pun kena juga, dia dah tahu kan. Yang tukang perap, yang tukang susun, yang jadi penjual, juru jual sekali itu dekat mana-mana, pasar raya dan sebagainya, kau melibatkan orang Islam, maka itu perkara-perkara yang berdosa, perkara yang haram, yang telah sabit, bukan perkara khilaf lagi, dah sabit qat'i, daripada dalil Allah SWT dan juga hadis Nabi SAW, dan juga dalam kitab-kitab fiqh para ulama muktabar terdahulu. Itu mengenai sejarah bab minum arak ni, ada hukum dia. Pada zaman Nabi Yaqub alaihi salam, persyariatan ketika itu unta haram makan. Unta haram makan. Ada. Lepas itu, selepas Nabi itu barulah unta ni halal dimakan. Pun ada juga. Semua tu ada kisah-kisah dia mengenai perbezaan persyariatan terdahulu sehingga persyariatan kita. Dan akidah dan agama yang benar itu satu, iaitu agama Islam. Tiap Nabi dan Rasul yang diutuskan, mulai daripada Nabi Adam alaihi salam hinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyeru manusia kepada agama yang satu, iaitu agama Islam. Lantaran Islam, maka diutuskan Nabi Ibrahim alaihi salam, lepas tu kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Seperti mana firman Allah SWT, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesiapa yang enggan dengan agama Nabi Ibrahim AS. Millati itu agamalah, millati Ibrahim agama Nabi Ibrahim. Illa kecuali man safiha nafsah, manusia yang memperbodohkan diri sendiri. Bagaimana manusia yang memperbodohkan diri sendiri ni? Dia ni bukan jahil lagi dah, jahil murakab. Orang dah terang dah, orang dah sampaikan banyak kali, tetap juga tak nak ikut, tu jahil murakab. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami, iaitu Allah SWT, telah pilihnya di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia adalah dari golongan orang-orang yang soleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah menyeru supaya beriman, yakni menyerah diri kepada Allah, jawabnya, telah pun aku serahkan diri aku kepada Allah, ini Tuhan sekalian alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Iaitu tadi, dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat kepada anak-anaknya. Kemudian pula Nabi Yaqub alaihissalam dengan katanya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memberimu iaitu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu adalah orang Islam. Kalam ini Allah SWT mengisahkan kalam yang dikeluarkan oleh Nabi Yaqub AS kepada anak-anak dia. Kisah dia iaitu, kat sini ayat ini para ulama mufassirin dan juga para ulama sirah mengkajilah.
mengkaji, adakah Nabi Yaqub alaihissalam ini sempat bertemu dengan datuk dia, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kat sini ada dua pandangan. Pandangan pertama iaitu menyatakan Nabi Yaqub alaihissalam sempat diwasiatkan, sempat diajarkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu agama Hanif, agama yang lurus, oleh datuknya iaitu Nabi Ibrahim. Dan ada riwayat yang kedua, beliau tidak sempat bertemu dengan datuk dia, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hujah yang kedua menyatakan tidak sempat dia bertemu dengan Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim dah wafat. Habis dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan bapa kandung dia, Yaqub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Tu kisah dia. Maka Nabi Yaqub Nabi Ibrahim AS mengajarkan, mewasiatkan agama Hanif ini kepada anak kandung yang kedua, Nabi Ishaq AS di Palestin ketika itu. Anak yang kedua ni perkahwinan dia yang dengan isteri pertama iaitu Siti Sarah. Di mana? Di Babylon ketika itu, ataupun hari ni nama dia di Iraq lah. Lepas tu Nabi Ibrahim AS juga mengajarkan, mewasiatkan agama Hanif ini kepada anak sulungnya Nabi Ismail AS. Salasilah keturunan Adnan turunlah kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Mekah, di semenanjung Arab, jazirah Arab. Diajarkan oleh siapa? Nabi Ibrahim salam. Nabi Ismail AS adalah anak sulung kepada Nabi Ibrahim, perkahwinan dengan isteri dia yang kedua iaitu Siti Hajar. Dan Hajar ini pula ada riwayat menyatakan dia ni adalah anak kepada Raja Firaun ketika itu di Mesir. Dan anak Raja Firaun ketika itu menghadiahkan puteri dia iaitu Hajar kepada wanita yang dia memandang muliakan, iaitu siapa? Iaitu Siti Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Nabi Ibrahim ni dia menyampaikan dakwah dia ni banyak berhijrah. Berhijrahnya Nabi ni bukan sebab lari, atas sebab perintah Allah SWT. Maka daripada Iraq, lepas tu berhijrah pergi Palestin. Pergi Palestin, pergi dekat Mesir. Dia menyatakan pergi ke Mesir dulu, lepas tu pergi ke Palestin, lepas tu pergi ke Jazirah Arab di Mekah hari ni, lepas tu patah balik. Diriwayatkan Nabi Ibrahim salam dalam riwayat dia, dalam kehidupan dia 4 kali dia ulang alik pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi Ismail AS. Antaranya bab korban tadi, lepas tu bab bina Kaabah, bab menunaikan haji, dan tu ada lagi satu perkara. Ada 4 perkara. Sebelum ni saya pernah ceritakan pada awal-awal pengajian kitab kita ini. Maka di situ berkembangnya agama Hanif ini. Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada anak dia Nabi Ismail. Jarak umur dia dengan adik kedua, adik tiri dia iaitu Nabi Ishaq 16 tahun. Ni kalau kisah diriwayatkan. Dia riwayatkan, diajarkan agama Hanif ini kepada anak kedua dia iaitu Nabi Ishaq, pada cucu dia Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq alaihissalam, dan juga pada sepupu jauh dia iaitu Nabi Lut alaihissalam. Ini adalah yang masyhur yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, iaitu mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan serta mewasiatkan agama Hanif kepada 4 orang Nabi ni. Itu kisah dia. Lepas itu selesai perkara itu, insya-Allah nanti kita akan teruskan lagi pada muka surat 38. Kita berhenti sampai situ saja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah silap datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita berhenti pada akhirnya surah Al-Baqarah ayat 130 hingga 132. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.